إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama sekali lagi pada malam ni menyambung kita punya kelas tilawah, tadabbur dan tafsir ringkas daripada surah Al-Mulk. Dan insya-Allah kita akan mulakan kelas kita dengan membaca beberapa ayat sambungan daripada surah Al-Mulk. Kita tengok mushaf. Saya nak share sekejap mushaf. Sambungan kita ialah pada ayat yang ke-23 pada hari ini, ayat yang ke-23. Jadi kita boleh tengok dalam mushaf ianya pada muka surat 563. Muka surat 563, sambungan kita ialah ayat yang ke-23 daripada surah Al-Mulk. Jadi kita sama-sama mulakan bacaan insya-Allah untuk kita mengambil keberkatan daripada ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
Alhamdulillah, bacaan kita daripada ayat yang ke-23 sampailah kepada penutup ataupun akhir daripada surah Al-Mulk. Cuma perbahasan kita pada malam ni, kita tak akan cover sampai selesai surah Al-Mulk. Kita akan ambil beberapa ayat saja pada malam ni, iaitu ayat yang ke-23 sampailah ayat yang ke-26. Kalau sempat kita akan masuk sikit sambungan dia. Cuma ayat 23 sampai ayat 26 ni dia ada tema khusus ataupun ada perbincangan topik, subtopik yang penting untuk kita fokus dulu sebelum pada kita ambil bahagian penutup bagi surah Al-Mulk ni. Jadi kita tengok dulu terjemahan. Terjemahan ayat yang ke-23. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Kemudian ayat yang ke-24, Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dialah yang mengembangkan kamu di muka bumi ini dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Ayat yang ke-25, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar. Ayat yang ke-26, Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul, pemberi peringatan dan amaran yang terang nyata. Itu yang kita nak fokus pada malam ni, iaitu ayat yang ke-23, 24, 25 dan 26. 4 ayat. Sebab dia membawa satu maksud yang berangkai antara 4 ayat ni. Iaitu apa dia? Allah Ta'ala ingin memberitahu tentang satu perkara yang disebut sebagai benda akan datang, iaitu kiamat. Hari kiamat. Topik untuk ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 ni ialah tentang hari kiamat. Allah Ta'ala memulakan ayat yang ke-23. Kita tengok balik ayat 23 ni. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Pada ayat 23 ni Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita yang disebut dengan nama dalil akli. Dalil akli ni ialah tanda kebesaran Allah Azza wa Jal yang kita boleh guna akal kita untuk kita fikir. Wujudnya Tuhan, hebatnya Tuhan, berkuasanya Tuhan. Dia dalam Al-Quran ni dia ada 2 jenis dalil. Pertama sekali kena beza. Dalil yang saya sebut ni bukan dalil daripada Quran hadis tu. Dalil ni ialah istilah, dalil akli dan dalil nakli ni ialah istilah ulama tafsir untuk mengkategorikan ayat-ayat Al-Quran. Dia ada 16 istilah dalam ilmu usul tafsir ni, iaitu istilah-istilah yang mengkategorikan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang jenis macam ni disebut dengan dalil akli. Ayat Quran yang jenis macam ni disebut dengan dalil nakli. Dalil akli ialah ayat-ayat yang minta pada kita untuk berfikir. Satu lagi dia panggil dalil nakli. Dalil nakli ni ialah ayat-ayat yang bersifat sejarah, fakta sejarah lampau, dinukilkan daripada cerita orang-orang dahulu. Kita kena beza macam itulah. Akli, akal, nakli, nukilan. Nukilan, ambilan daripada sejarah orang-orang dulu. Okay. Jadi pada ayat 23, Allah Ta'ala nak sebut tentang dalil akal, iaitu petunjuk, bukti yang kamu boleh generate akal kamu untuk kamu mengesan kebesaran aku. Tujuan apa kena kesan kebesaran Tuhan? Kata kuncinya berada pada penutup ayat ni. Qalilan ma tashkurun.
amatlah sedikit orang yang bersyukur. Maknanya kalau kita jadi orang yang menjadikan akal kita berfungsi dengan baik, kita tak jadilah qalil ini. Kita tak jadilah apa namanya golongan yang tak bersyukur. Kita akan jadi golongan yang bersyukurlah. Jadi itu antara fungsi ayat-ayat yang bersifat dalil akal. Okay, kita cuba tengok satu-satu. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat 23, Qul. Qul dalam bahasa Melayu maksudnya ialah katakanlah. Semua ayat dalam Al-Quran yang ada perkataan Qul, paling mudah untuk kita tahu dan kita ingat yang disebut dengan 4 Qul ataupun 3 Qul. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang ni yang selalu meniti di bibir kita. Mudahlah untuk kita tangkap bila mana sebut ayat-ayat yang ada Qul ni. Sebenarnya lagi banyak dalam Al-Quran, lebih daripada tu lagi. Cuma saya nak sebutnya ialah bila mana kita membaca Al-Quran, kita jumpa ayat-ayat yang ada padanya permulaan perkataan kalimah Qul ini. Dimulakan dengan kalimah. Apa maksud yang Allah Ta'ala ingin sebut daripada ayat tu? Apakah, orang kata apa, wave, gelombang ayat tu dia nak datang dengan bentuk apa? Bentuk nak cerita benda seronok ke? Nak cerita benda yang mencemaskan ke? Para ulama sebut, ayat-ayat yang dimulai dengan Qul ini ialah ayat-ayat yang bernada tegas ataupun murka Tuhan. Kebanyakannya macam tu. Taklah semua, tapi kebanyakannya. Untuk ayat yang ke-23 ni, surah Al-Mulk, Allah Ta'ala ingin memarahi musyrikin Mekah yang masih lagi berada dalam kekufuran, masih lagi berada dalam kekeliruan, masih lagi berada dalam kedegilan. Jadi Allah Ta'ala beritahu dekat Nabi, Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Okay. Nak bagi faham, dia punya momentum ayat yang ada Qul ni, sebab kalau tengok, ayat 23 ada Qul. Lepas tu ayat 24 pun ada Qul juga. Ayat yang ke-26 pun ada Qul. Cuma ayat 25 saja dia datang dengan wa yaqulun. Ada 3 Qul pada ayat ni. Ni jangan tertukar dengan 3 Qul. Qul huwallah, kuliah dan juga apa nama ni, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas tu. Jangan tertukar dengan yang muawwizatan dengan al-ikhlas tu. Jangan tertukar. 3 Qul pada ayat ni saja. Pada ayat 23, 24, 25 dan 26. Okey. Ketiga-tiga Qul ini Allah Ta'ala ingin menunjukkan kemuncak kepada kemarahan. Sebab kita dah sebut sebelum ni, surah Al-Mulk turun pada fasa akhir dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah. Maknanya ayat ni sikit lagi nak suruh pergi hijrah. Keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu mereka ni ialah kelompok manusia yang bermasalah. Musyrikin Mekah, majoriti Quraisy, mereka ada masalah. Sebab tu turun ayat ni ialah nak tunjukkan Tuhan tak suka dengan sikap diorang yang terlalu lama untuk faham apa sebenarnya misi turunnya Rasul itu. Apa sebenarnya kedatangan Nabi ni nak cerita apa? Bukan tak faham. Sebab mereka ini ialah duduk dalam keadaan berpura-pura tidak faham. Jadi orang degil. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, akulah yang menjadikan diorang daripada tiada kepada ada. Akulah yang menjadikan kepada diorang itu ada pendengaran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan menjadikan kepada mereka itu adanya penglihatan, wal afidah, dan adanya pada mereka itu hati perut untuk dia berfikir. Saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada. Dia macam kita nak marah dekat orang, kita tak nak marah dia direct, kita bagi orang perantaraan untuk beritahu marahnya kita pada dia. Contoh sebahagian orang, ni contoh. Suami ada benda tak puas hati dengan isteri. Akhirnya dia guna perantaraan anak. Kalau ada anak yang remaja ke anak-anak yang duduk dengan kita lagi lah, kita pun kata, okay, abang bagi tahu sikit dekat mak tu. Lepas pada ni, kalau dia nak keluar mana-mana, tolong minta dengan ayah dulu. Tolong bagi tahu sikit dengan mak. Dia boleh bagi tahu direct, tapi bila mana dia wujudkan
keadaan macam tu, orang yang akan menerima perkhabaran melalui orang tengah ni, dia akan tahu nada orang ni nada marah. Macam itulah situasi dia. Saya nak bagi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala nak beritahu pada 23, 24 dan juga 26. 3 kul ini Tuhan nak beritahu kepada musyrikin Mekah, kamu ni manusia yang tak kenang diuntung. Diberi bermacam-macam nikmat, diberi bermacam-macam benda, tapi masih lagi pilih untuk degil. Masih lagi pilih untuk jadi orang yang menidakkan. Jadi ini ialah perkara yang kita boleh tengok daripada 3 ayat ni. Ini ialah perkara yang kita boleh tengok daripada 3 ayat ni. Ayat yang ke-23, apa lagi yang kita boleh tengok daripada ayat, struktur ayat ni? Pertama, kita dah bahas kul itu. Kul itu ialah nada Tuhan, ialah nada tegas kepada hamba-Nya yang masih lagi kufur. Lalu Allah Ta'ala pun sebut beberapa ciptaan yang di-highlightkan daripada sekian banyak ciptaan yang ada pada tubuh badan kita. Yang di-highlightkan sini ialah as-sam'a, pendengaran, wal absar, absar ni maksudnya penglihatan, wal afidah, dan juga hati ataupun pemikiran lah, nak sebut hati lah kot, terjemahan yang paling baik. Okay. Manusia kalau berfungsi elok 3-3 ni, iaitu pendengaran dia, penglihatan dia dan hati dia, akan memantapkan kebolehan dia menerima hidayah. Tapi kalau berfungsi salah satu pun sudah cukup untuk menjadikan dia kenal Tuhan. Tapi kalau berfungsi 3-3, lagi-lagilah baik ataupun lagi-lagi mantap dan padu, benda tu akan menghasilkan kebaikan. Tapi sayangnya, orang-orang yang ada di Mekah, daripada kalangan orang terpelajar, saya suka bawa latar ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Latar orang Mekah, dia bukan orang yang tak pakai baju. Bukan orang yang bercakap tak reti, sebut perkataan dengan elok. Mereka ni bukan OKU. Mereka ni bukan orang kelainan upaya. Mereka ni lah orang-orang hebat. Mereka ni lah orang yang sebahagiannya jadi orang tengah kepada kerajaan dengan kerajaan. Maknanya boleh deal. Maknanya orang cerdik ni. Orang-orang yang reti berurus niaga, berurusan dengan orang. Okay. Tapi walaupun nampak macam reti, hakikatnya dia orang ni macam rosak. Pendengaran rosak, penglihatan rosak dan hati pun rosak. Sebab mereka ni tidak menggolongkan diri sebagai orang yang taat pada Tuhan. Bahkan lebih selesa menjadi penentang. Lebih suka menjadi penentang Rasul. Minat yang tu. Okay. Satu lagi yang kita boleh tengok, beberapa benda yang kita boleh tengok juga pada ayat ni ialah perkataan as-sam'a datang dalam bentuk singular, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mufrad, pendengaran. Sebab kita ni, pendengaran kita ni adalah pendengaran yang bersifat terbatas. Walaupun manusia boleh mendengar, bila mana kita terhalang dengan apa-apa halangan, kita tak boleh mendengar dah. Maknanya lepas daripada dinding rumah kita, kita tak boleh dengar apa-apa dah pun. Dinding bilik kita dengan ruang tamu rumah kita, berbanding dengan kita duduk di ruang tamu tanpa ada apa-apa halangan, dengan kita nak dengar orang ataupun bunyi apa-apa yang ada di ruang tamu dalam keadaan kita duduk dalam bilik. Pendengaran dalam bilik lebih kurang kepekaan dia berbanding tengok betul. Jadi ini ialah benda ataupun perkara yang kita boleh tengok dalam keunikan ataupun pemilihan perkataan. Manusia ni dia boleh mendengar, tapi pendengaran dia terbatas. Tapi yang terbatas tu pun cukup hakikatnya untuk tengok kebesaran Tuhan. Okay, ataupun perasan kebesaran Tuhan. Wal absar. Al absar juga bermaksud penglihatan yang bersifat terbatas. Okay, dia macam satu pattern. Tengok, guna mata, guna kornea mata dan tengok. Wal afidah. Yang afidah ni menarik. Sebab afidah ni dia datang dalam bentuk plural, jamak. Dia mari pada perkataan asalnya, kalau satu Arab akan panggil fuad. Tapi kalau banyak dia akan sebut afidah. Maksudnya apa? Hati manusia ni dia ada banyak fungsi. Hati manusia ni dia ada berbagai-bagai kata apa? Kecelaruan emosi.
Hati kita ni ada waktu kita marah, kita sedih, bahkan hati kita ni pun akan ada satu perasaan yang namanya galau. Tak tahu setengah sedih ke, tengah gembira ke. Maknanya Tuhan nak menggambarkan hati manusia ni dia ada satu kebolehan dan dia ada satu keupayaan yang dinamakan dengan emosi. Dengan emosi inilah kita akan mudah terpengaruh. Sebab tu sekitar tahun 40-an, ini artikel yang saya baca beberapa minggu lepas lah. Artikel ni ialah merupakan satu pemberitahuan tentang kajian dua orang saintis daripada barat. Dua orang saintis ni dia pasangan suami isteri. Saya tak ingat nama dia. Sebab nama dia tu nama-nama orang putih ni kita tak berapa nak pasal sangat lidah kita nak sebut. Cuma dia nak tengok haiwan-haiwan yang tertentu ni dia boleh tak bila mana dia duduk dengan manusia, dia boleh tak terpengaruh dengan manusia. Jadi dua orang saintis ni dia kebetulan waktu tu baru dapat anak. Dia ada anak kecil, ada baby. Kemudian dia nak test kata apa haiwan yang akan duduk bersama dengan manusia dan membesar dengan manusia, dan harapannya lah nak tengok haiwan tu boleh tak dia mengikuti manusia. Jadi dia ambil satu ekor chimpanzee daripada family monyet lah. Ada orang hutan, ada kera, ada buruk, tapi dia ambil chimpanzee. Okay. Jadi chimpanzee dan anak dia ni dibesarkan bersama. Maknanya kalau tak silap lebih kurang chimpanzee tu pun 3 bulan, anak dia pun 3 bulan. Jadi dia buat eksperimen tu. Eksperimen tu makan tahun lah. Sampailah kepada usia anaknya dah dekat sampai dengan dekat-dekat 2 tahun. Dia mula perasan sesuatu. Eksperimen tu dibuat ialah untuk tengok sejauh mana haiwan boleh terpengaruh dengan manusia. Tapi sayangnya apa yang terjadi ialah sebaliknya. Sebab bila mana dia letakkan anak dia dengan chimpanzee, apa jadi pada anak dia? Anak dia berubah berkelakuan seperti chimpanzee. Minta makan, bunyi macam chimpanzee. Bukan chimpanzee tu boleh bercakap, tapi orang tu jadi chimpanzee. Saya nak sebut kenapa jadi macam tu. Kerana manusia ni dia ada afidah, dia ada fuad. Dia ada jiwa dia. Dan inilah antara benda yang menyebabkan kita ni mudah terpengaruh. Jiwa nak akan benda tu. Sebab Allah Ta'ala jadikan manusia ni dia bukan satu pattern. Kalau haiwan dia bunyi tu lah. Sebab tu kita tengok manusia bila mana dia berkembang, dia boleh belajar banyak bahasa. Walaupun dia orang Melayu, tapi kalau dia belajar bahasa Arab, dia boleh pandai cakap Arab. Kalau dia orang Melayu pun, dia boleh belajar bahasa lain dan dia boleh cakap bahasa lain. Dia beza. Chimpanzee tak akan boleh bercakap dalam Melayu. Apatah lagi nak bercakap Arab, apatah lagi nak tadabbur Quran. Dan itu pun bukan tanggungjawab chimpanzee pun hakikatnya. Cuma nak sebutnya ialah di sini, ialah manusia ni dia mudah terpengaruh. Sebab tu kita, kalau kita duduk dengan orang saleh, kita akan terpengaruh dengan orang saleh. Kalau kita duduk dengan orang yang jahat, kita akan terpengaruh dengan orang jahat. Sebab tu kita tak boleh mendabik dada. Saya okey, saya kawan dengan semua orang, saya okey. Kita baca ayat ni, kita boleh tengok. Orang kafir asalnya yang degil seorang je. Tapi komuniti degil tu bertambah kenapa? Kerana terpengaruh dengan yang degil itu. Sebab yang degil itu agak dominan. Sebab tambah pula yang degil tu ada kuasa, ada kedudukan. Okay, jadi segala pendengaran, penglihatan, jiwa mereka tertakluk dan terpengaruh pada benda buruk. Dan apa jadi pada dia? Qalilam ma tashkurun. Lalu sedikitlah daripada kalangan manusia ni yang bersyukur. Banyaknya kufur. Lawan bagi syukur itu ialah kufur. Ayat 23 juga Allah Ta'ala nak sebut ialah gunakanlah panca indera yang ada tu untuk bersyukur kepadaku. Sekarang kita nak kena pecahkan pula syukur tu apa? Dan apakah tindakan yang melambangkan orang tu bersyukur? Ada satu hadis yang kita tengok bagaimana Nabi SAW pernah ditegur oleh sahabat dan isterinya. Ketika mana sahabat dan isteri tengok kaki Nabi bengkak, kaki Nabi ni pecah-pecah. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, buat apa ni sampai pecah-pecah ni?" Lalu Nabi beritahu,
kerana mendirikan malam dengan banyak melakukan salat. Banyak melakukan salat. Salat malam lah. Ya. Lalu sahabat kata, bukankah kamu telah diampunkan dosa? Bukankah kamu telah diberikan penahanan, memang tak akan terjebak pada dosa? Jawapan Nabi cukup simple. Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak memilih untuk menjadi hamba yang bersyukur? Memang aku tahu aku dah maksum semua, tapi aku nak jadi hamba bersyukur dengan aku banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Sebab daripada jawapan Nabi itu kita boleh tengok Nabi sedang memberikan apakah praktis orang bersyukur. Apakah tindak tanduk orang bersyukur. Tindak tanduk orang bersyukur ialah suka buat ibadah. Sebab tu orang bersyukur, dia memang boleh dilihat pada ibadahnya. Mustahil satu orang tu kita tengok dia bersyukur dengan melakukan benda-benda yang bukan ibadah ataupun benda melalaikan. Sebab tu antara musibah zaman kita ni, kita tengok kan, bila mana ada anugerah juara lagu ke, anugerah pelakon popular ke, di Malaysia ni cerita Malaysia, bukan cerita negara lain. Ni bukan cerita anugerah award yang pelakon-pelakon luar negara. Kalau kita pernah tengok lah, tapi bukan nak suruh tengok. Kalau pernah terlalu tengok dalam TV semua, biasanya malam anugerah juara lagu ni bila mana diumumkan pemenang dia. Biasanya kalau yang Islam ni, penyanyi Islam ke ataupun pelakon Islam, dia naik atas dia kata alhamdulillah syukur saya dapat anugerah ni berkat sekian. Betul tak perbuatan dia? Dia menyanyi, tiba-tiba dia kata alhamdulillah syukur. Berapa ramai orang tak baca Quran akan duduk menyanyi lagu dia? Adakah dia rasa dia sedang mempromosikan orang terhadap ibadah? Dan berapa ramai orang yang terlalai kerana tengok drama dia, tiba-tiba dia naik atas petang, dia kata alhamdulillah syukur ni berkat usaha saya. Ini ialah hiasan syaitan hakikatnya. Ini ialah hiasan syaitan. Ini benda yang kita kena tahu. Kita ni kadang-kadang terlampau mudah kata apa terpedaya dengan sebahagian orang yang cuba normalizekan benda salah. Sebab tu kita tengok penyanyi-penyanyi ke pelakon-pelakon yang menang award apa semua, dia naik atas petang, tiba-tiba dia kata terima kasih kepada mak dan ayah apa semua. Sepatutnya itu memalukan mak dan ayah dia. Itu bukan benda yang membanggakan. Mak ayah itu berbangga dengan anak yang selalu berada pada sah pertama salat. Dengan anak yang mengagungkan salat, mengagungkan ibadah. Yang ni yang kita nak bangga. Kalau yang naik pentas 5 award apa semua, tak ada benda yang besar sangat pun. Dia guna perkataan alhamdulillah tu buat lapik je. Ini ialah bentuk syukur yang dusta. Syukur yang benar ialah makin ringan nak buat ibadah. Jadi, ianya ialah manifestasi daripada kesyukuran. Contoh mudah saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita sayang pada satu orang, kita beri dia hadiah. Contoh, isteri dia sayang pada suami dia, dia pun beri hadiah. Dia kata, ni abang hadiah sepenuh sayang, tak ada sepenuh hari jadi apa pun, sebab saya sayang dekat abang ni, saya bagi hadiah. Apa dia? Dia pun bagi dekat kita jubah untuk dipakai. Jubah ni fungsi dia ialah kita pakai di badan kita dan kita gunakan sebagai pakaian yang menutup aurat kita. Tambah pula kita orang Melayu ni, jubah ni lebih sinonim kepada pakaian untuk pergi beribadah. Tiba-tiba suami tu dia macam jenis hati kering sikit, dia pakai jubah tu, dia guna jubah tu untuk lap dapur. Lepas tu orang pun tanya, ataupun ada orang tengok, isteri dia tanya, ni kenapa saya beli jubah ni guna buat lap dapur? Dia kata, kan kain juga, boleh guna juga ni. Kita guna buat lap dapur. Kita ni manusia, Tuhan jadikan kita untuk beribadah hakikatnya. Tiba-tiba kita jadikan keupayaan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita untuk sibuk benda lain. Sebab tu Tuhan kata tak padan, mereka ni tak bersyukur. Itulah realiti musyrikin Mekah pada waktu itu. Sepatutnya dia mengesakan aku. Tiba-tiba makin jelas telinga dia, makin jernih penglihatan dia, makin matang pemikiran dia, dia guna untuk mensyirikkan aku. Kufur pada aku. Dia tak guna sebagai kegunaan yang utama dia. Baju digunakan setaraf dengan kain buruk. Inilah benda yang membentukkan penghinaan. Lainlah kalau bagi hadiah memang kain buruk ataupun kain pengelap, memang guna untuk pengelap kain lah. Ni dia guna benda-benda yang mahal. Contoh kita beli apa-apa materi-materi yang hebat apa semua, kita guna pada tempat yang salah.
Macam contoh kita sebut tadi lah. Atau mau bagi baju Melayu ke, dia guna buat lap kereta dia. Elok baju Melayu ni, bagi awal-awal siap-siap ni. Nanti raya saya bagi lagi. Ni sebelum masuk Ramadan ni saya bagi hadiah baju Melayu supaya boleh pergi sembahyang tarawih. Tiba-tiba dia gunting, buat kain perca, dia buat lap kereta dia. Punya bertuah suami. Punya bertuah anak kita sayang. Dia tanya kenapa guna kain ni untuk lap kereta, dia pun jawab, kain juga kan tu. Boleh buat apa-apa pun. Tengok orang ni yang tak faham. Ni orang yang tak bersyukur. Dia tidak menghargai. Sepatutnya benda tu digunakan pada tempat ni. Itu kita boleh nampak. Bila mana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-23, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku dah buat macam-macam, aku dah bagi macam-macam, tapi masih lagi kufur. Kenapa tak nak jadi orang yang bersyukur? Kemudian Allah Ta'ala bagi lagi, belas lagi kepada musyrikin Mekah pada ayat yang ke-24. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dia punya momentum dan dia punya hantaran ayat tu masih lagi sama dengan hantaran ayat yang ke-23. Maknanya dalam mod ataupun dalam situasi yang tegas. Katakanlah, dialah Tuhan yang zara'akum. Zara'akum maksudnya mengembang biakkan kamu di muka bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun. Dan kepadanya lah juga kamu akan dihimpunkan. Allah Ta'ala nak sebut pada ayat yang ke-24 ni ialah, kamu tengok bagaimana berkembang biaknya kamu, zuriat yang keluar. Aku jadikan kepada kamu ni subur. Maknanya tak mandul. Kahwin dapat anak. Walaupun kita tengoklah keadaan macam mustahil dapat anak, tapi dapat anak. Allah Ta'ala jadikan dapat. Tiba-tiba dia pilih untuk berkhidmat pada benda lain, untuk berjasa pada benda lain. Inilah kelompok yang bermasalah. Okay. Sebelum dia orang jawab, Allah Ta'ala terus beritahu pada ayat ke-25, orang yang jenis kaki tak bersyukur ni, yang jenis geng-geng tak bersyukur ni, dialog dia orang ialah ni ayat 25 ni. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum salihin. Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika kamu benar-benar orang yang betul? Jika kamu ni geng-geng yang sadiqin, orang yang benar, orang yang memang ikut benda betul. Dalam istilah ilmu usul tafsir, ayat yang ke-25 ni dikategorikan sebagai syikayah. Ayat 23, 24 dia panggil dalil akli. Guna otak, fikir. Orang dah bagi macam-macam. Kenapa pilih nak degil lagi? Ayat 25 ni dia panggil syikayah. Syikayah ni dalam bahasa Melayu maksudnya ialah rungutan. Ataupun menjelaskan kedegilan. Sebab perkataan yaqulun, dia punya sifir mudah dia, syikayah ni, dia akan datang dengan perkataan yaqulun. Mereka berkata, mereka itu ialah Quraisy, musyrikin, dan orang-orang yang menentang wahyu. Orang-orang yang tak percaya, yang jenis tak kenang budi Tuhan ni, inilah dialog dia orang sepanjang zaman. Bukan zaman Nabi ni, zaman kita pun macam ni lah. Sebab tu orang-orang yang tak percaya kiamat apa semua ni, dia akan cakap dengan nada macam ni, dialog dia orang macam ni. Bila mana dinasihatkan, bila mana Nabi sampaikan, bila mana alim ulama sampaikan, kita ni hidup, jangan over sangat kejar dunia apa semua. Jadi hamba bersyukur, banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Jangan ambil nikmat Tuhan, ambil buat diam. Ni orang tak bersyukur. Orang yang macam ni, bila mana dinasihatkan dengan kaedah yang macam ini, dia orang akan balas dengan mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bilakah akan turunnya kiamat tu? Berlaku kiamat kalau kamu benar, kalau kamu orang yang benar. Contoh situasi zaman kita ni, saya nak bagi nampak realistik lagi, bila mana kita nasihat orang supaya jangan merokok. Ni maaflah, saya sebut benda ni agak sensitif sikit tapi nak bagi faham saja. Kita pun kata, kalau awak tak merokok, awak boleh simpan duit banyak.
Sekotak rokok dah RM10. Kalau sehari sekotak, sebulan dah berapa? Setahun berapa? Awak dah boleh beli tu, dah boleh beli ini, dah boleh buat itu, buat ini. Dia yang merokok tu dia kata, awak yang tak isap rokok ni boleh beli apa? Kan zaman kita kan macam tu. Ada orang yang bila mana dia tak puas hati orang tegur dia, dia belas orang dengan cara macam tu. Dia kata, saya yang tak isap rokok ni, dia kata dekat kita lah, awak yang tak isap rokok tu, berapa biji kereta dah ada? Berapa biji rumah dah ada? Dia macam kesalahan yang cuba ingin diperbetulkan, dia mengedarkan, menjadikan kesalahan tu balik kepada orang yang menegur. Kita panggil plot twist lah di situ. Dia twist. Dia jadikan kita pula rasa tak betul dengan apa yang kita buat. Sedangkan yang kita buat tu betul lah. Cuma kadang-kadang nasihat kita tu dia bersifat dunia lah sikit kan. Kita kata kalau awak tak merokok dah banyak dah duit awak boleh simpan. Sepatutnya kalau awak tak merokok dah banyak dah duit awak boleh sedekah. Yang tu lebih bagus. Yang tu lebih baik. Boleh sedekah banyak dah. Dah banyak dah orang yang tak cukup makan, dah cukup makan. Kalau awak berhenti rokok ni. Yang tu mungkin dia tak boleh nak twist lah kita. Kalau kita jawab dah, kalau duit banyak dah boleh beli kereta, dia pun tengok. Dia ni cakap banyak. Dia tak isap rokok, pakai basikal buruk je. Kereta pun tak ada. Kita yang isap rokok ni kurang-kurang dah ada 2 biji dah kancing kat rumah. Ada orang ni macam tu. Nak katanya itu ialah dia punya tabiat manusia. Kita tegur, dia belas kita balik dengan cara yang seperti itu. Ini dia panggil syikayah. Tuhan merungut. Sebelum mereka menjelaskan sikap mereka yang degil itu, Tuhan kata, nanti kalau nasihat ni jawab macam ni. Macam itulah. Maknanya nada tu macam tu. Nak bagi faham. Sebab surah Al-Mulk ni, dia memang ada ton-ton yang bersifat tegas. Macam ayat yang kita bincang ni lah. Okay. Kemudian, ayat yang ke-26. Allah Ta'ala sebut. Okay, sebelum ada tu, satu benda lagi saya nak sebut. Perkataan yaqulun. Yaqulun dalam bahasa Arab dia panggil fi'il mudhari'. Iaitu satu kata kerja yang berbentuk sedang berlaku. Maknanya dia punya kerjaan tu still in progress. Perkataan-perkataan yang macam ni kalau datang dalam Al-Quran, Allah Ta'ala nak mengisyaratkan yang degil bukan hanya pada kaum tertentu ataupun situasi tertentu. Maknanya walaupun ayat ni turun kepada musyrikin Mekah, tapi sifat penentang wahyu sampai hari kiamat pun macam ni lah bunyi dia. Bila mana kita peringatkan. Sebab tu kita tengok macam Israel. Bila mana orang Islam menyebutkan tentang kebersamaan mereka dengan Allah yang Maha Esa. Yahudi Zionis ni, dia kata, kalau betul Tuhan kamu ada mana? Kenapa tak tolong Gaza tu? Kenapa Gaza tu masih dalam keadaan macam tu? Ni kata-kata dialog orang-orang yang sombong. Orang-orang yang angkuh, sombong. Orang Islam pun boleh ada macam ni. Bukan kata orang kafir je. Cuma nak kata ni, ini ialah sikap orang yang degil. Sebenarnya kalau kita tengok, orang yang degil ni, dia ada satu masalah. Masalah dia ialah masalah tak boleh ditegur. Dalam istilah sakit mental sekarang, dia panggil narsistik. Narsistik ni ialah satu penyakit mental yang lama dah ada. Antara tokoh yang kita tengok sangat-sangat beratlah sakit narsistik ni ialah siapa? Kita baca Quran. Firaun. Firaun mana boleh tegur? Tak boleh tegur. Walaupun Allah Ta'ala menghantar Musa dan Harun, dan Allah Ta'ala perintahkan Musa dan Harun, qula lahu qawlan layyinan. Dalam Quran sebut, bila mana kamu jumpa Firaun, cakap dengan dia dengan perkataan yang lembut, tapi dia tetap refuse. Bahkan dia melakukan objection, dia melakukan penentangan lagi. Dia bukan setakat tak endah, tapi dia berkonspirasi untuk mendiamkan orang yang menegurnya. Ini ialah kita kira major narsistik ni. Ini bukan minor punya narsistik ni. Istilah dalam penyakit mental sekarang dia panggil narsistik lah. Okay. Sebab tu kita kena berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Ta'ala mencabut rasa ujub, rasa bangga diri. Tambah-tambah kita ni bila mana meningkat usia, bila mana umur semakin tua ni, maka kuranglah orang yang mampu nasihat kita. Orang perasan kita tak betul, cuma orang tak mampu nak nasihat. Mungkin kerana kedudukan kita tinggi,
Contoh maaf saya sebut, kalau kita mak ayah, anak-anak tahu apa yang kita buat tak betul, tapi dia tak gamak dan dia tak reti cara, angle mana dia nak tegur mak ayah dia. Jadi pada waktu ni kita yang perlu menurunkan keegoan kita. Menurunkan keegoan kita. Macam hatta orang mengajar, macam saya sendiri pun kalau ustaz pun semua yang mengajar, kadang-kadang terlepas cakap, sedap sangat bercakap. Anak murid perasan, orang yang belajar perasan, tapi tak gamak nak tegur macam mana, tak reti. Takut terasa kan, tak nak buat kelas sampai sudah lah nanti. Ini juga antara benda yang kita kena fikirlah. Sebab tu bila kita baca ayat-ayat ni, antara tadabbur yang kita boleh fikir, sebab tadabbur ni kan maksud dia berfikir. Tadabbur itu tafakur. Bila mana kita fikir, macam mana cara kita tak nak melekat balik penyakit musyrikin Mekah ni. Jadi kita kena jadi orang yang lapang dada. Minta pada Tuhan, ya Allah, jadikanlah bila mana aku buat salah, aku mudah untuk membetulkannya. Aku mudah untuk membetulkannya. Kalau orang tegur tu, kita bukan jadi jenis baran apa semua nak marah orang, bukan. Ini benda yang kita boleh tengok lah. Okay. Supaya tidak turun kemurkaan Tuhan. Supaya orang tak marah kita dengan ton-ton yang seperti ini. Supaya orang tak tegur kita dengan cara yang laras dia tinggi. Lebih baik orang menegur kita dengan cara yang baik. Maknanya orang masih lagi ada harapan dia ni boleh dengar. Tapi kalau orang dah start tegur kita dengan cara yang kasar, maknanya kita punya penyakit tu agak dahsyat lah. Kita jenis tak boleh dengar teguran orang. Sebab memang musyrikin Mekah pada waktu tu, mereka ni ada masalah, tak boleh kalah dengan Nabi. Sebab dia orang macam tak boleh nak terima bila mana yang bawa wahyu ni ialah pemuda yang bukan ada high education dalam masyarakat. Ini juga hikmah yang Allah Ta'ala nak beritahu. Kebenaran dia tidak berjalan pada tangan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kebenaran ni dia tak datang pada orang yang berpendidikan tinggi sahaja. Bukan kata kebenaran tu pasti tak akan disentuh oleh orang pendidikan tinggi. Baguslah kita belajar tinggi-tinggi ni, bagus. Cuma kita juga kena tahu bahawasanya bila mana kebenaran tu Allah Ta'ala nak zahirkan, dia tidak mensyaratkan ianya mesti datang daripada orang-orang yang berpangkat tinggi, orang-orang yang dikenali masyarakat, pemimpin-pemimpin yang hebat. Sebab tu kita tengok di akhir zaman nanti pun Imam Mahdi ni, dia datang daripada kalangan orang yang tak dikenali. Dia bukan datang daripada orang yang sudah dimewahkan, dibentuk kepemimpinan, dia bukan. Sebab tu hadis-hadis tentang Imam Mahdi ni ialah hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana diislahkan, dibaiki, dibentuk kepemimpinan Imam Mahdi tu dalam satu malam je. Nak sebutnya ialah kebiasaannya tabiat-tabiat yang kita tengok dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab terdahulu, dalam riwayat-riwayat orang-orang yang saleh ni. Kebenaran biasanya datang daripada orang biasa saja. Kebiasaannya. Bukan kita tak ada langsung orang-orang yang berpangkat tinggi ni bawa kebenaran. Sebab tu ada Nabi dan Rasul yang berserta raja pun, macam Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman tu. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya jangan rasa syok sendirilah. Semua golongan. Orang yang tak mengaji tinggi pun janganlah rasa saya insya-Allah jadi pembawa kebenaran. Jangan rasa syok diri juga. Kita kena sentiasa ada ruang-ruang ataupun portion-portion supaya kita ni boleh portion dalam hati kita lah, bahagian dalam hati kita ni untuk kita jadi orang yang cepat sedar. Sebab dengan cepat sedar tu memudahkan hidayah masuk. Hidayah ni akan masuk pada orang yang cepat nak sedar diri dan nak baiki diri. Tapi kalau orang yang ni ada narsistik, bela lagi narsistik tu, dan lebih dahsyat lagi tak sedar dia tu ada narsistik, dia tu ada masalah-masalah macam ni, maka benda-benda ni akan menghalang kita daripada ditembusi hidayah. Akhirnya kita jadi macam ayat yang ke-23 tu lah. As-sam'a wal absar wal afidah, semuanya tak function dengan baik. Walaupun nampak telinga elok. Telinga elok. Cuping ada, telinga semua elok. Tapi rupanya telinga ni telinga yang sangat anti pada kebenaran. Sangat anti pada hidayah. Mata pun elok. Siap ada warna lain pada warna orang kebanyakan lagi. Dia orang Melayu tapi mata dia warna biru. Tapi mata itulah mata yang sangat benci kepada benda-benda kebaikan. Tengok orang baca Quran menyampah dia. Tengok orang kuliah menyampah dia. Meludah-ludah sampai dia. Ini antara mata-mata yang tak elok lah, walaupun elok ciptaannya. Dan afidah. Afidah ni lah lintasan-lintasan hati yang kurang baik. Cepat nak sangka buruk dekat orang. Cepat nak judge orang apa semua.
Ini akan menyebabkan kita tergolong dalam kelompok yang sama, iaitu kelompok yang disebut sebagai kafirun. Bukan kafir ni maksudnya murtad, maknanya tak bersyukur. Kafir dengan makna tak bersyukur nikmat. Itu maksud dia. Okay. Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, kalau dalam mushaf ni, ianya ialah ayat yang bawah sekali. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, ni Tuhan suruh Nabi Muhammad beritahu dekat Quraisy. In the end of the year, penutup kepada tahun yang ke-13 beradanya Nabi di Mekah, sebelum menanti tempoh ataupun arahan untuk ke Madinah pula. Beritahu dekat semua Quraisy tu. Beritahu dekat semua Quraisy tu, apa dia? Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu di sisi Allah. Maknanya, bila mana Tuhan kata ilmu tentang kiamat, bila berlaku kiamat, by exactly, tarikhnya, Tuhan yang tahu. Maknanya, dia tidak menjadi kepentingan untuk hamba ni sibuk tahu. Cuma Tuhan benarkan untuk kita tahu tanda-tandanya. Bila mana kamu tengok benda ni berlaku, okay, get ready. Bekalkan diri kamu dengan bekalan-bekalan yang boleh menyelamatkan kamu di akhirat. Dan penutup bagi ayat 26, wa innama ana nadhirum mubin. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi peringatan dan amaran yang terang nyata. Sifat Nabi ni, kerja Nabi, tanggungjawab Nabi, nadhir. Nadhir ni maksudnya lah tukang beri amaran. Nabi ni dia punya tugas seperti signboard yang ada di jalan raya. Bila mana kita masuk satu jalan, dia pun tunjuk berapa kilometer kawasan kemalangan. Tinggal lagi kita nak ikut ataupun tidak. Saya bukanlah kata Nabi tu signboard, tapi dari segi function dia, dari segi fungsi dia. Dan sifat Nabi ni bila mana beri peringatan, tak berbelit, dia mubin, terang, nyata. Bila mana Nabi tahu ini bahaya, jelas bahaya. Nabi tak akan kata saya tak tahulah bahaya tak bahaya lambat ni, tapi tak payahlah buat. Tak. Melainkan Nabi akan kata yang ni tak boleh buat kerana ada bahayanya. Dia jelas. Yang ni boleh buat, ada pahalanya. Nabi tak akan cakap buatlah. Saya pun tak tahu elok ke tak elok, tapi buatlah. Tak. Itu bukan sifat satu orang rasul. Itu sifat kita, manusia biasa. Sebab mungkin ada kepentingan yang kita nak jaga. Sebab tu Nabi ni dia bersifat benar. Benarnya Nabi ni ialah terus terangnya Nabi dalam cakap. Okey. Apa yang kita boleh rumuskan daripada kesemua sekali ini? Ayat yang ke-23, 24, 25 dan juga 26. Sebelum daripada kita pergi dengan rumusan yang kata apa yang lebih khusus, saya nak ajak kepada semua tuan-tuan dan puan-puan ni ambil beberapa keyword dia dulu. Keyword dia. Itu kata-kata kunci dia. Bila mana baca ayat 23, kat mana nak kena fokus? Qalilan ma tashkurun. Sini. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat yang bersyukur. Baca ayat yang ke-23 ni, hadir dalam hati kita, aku ni hamba yang bersyukur ke hamba yang tak bersyukur? Aku ni appreciate nikmat Tuhan dengan cara macam mana? Adakah aku hanya appreciate nikmat Tuhan dengan hanya berpada alhamdulillah Tuhan bagi makan, akhirnya tidur, semayang pun tuang. Utara panggil tuang lah. Tuang ni maknanya tak bangun, tak bangkit semayang. Alhamdulillah ambil makanan je. Lepas pada tu tak buat kerja. Tak expression kan betapa gembiranya dia dapat benda tu dengan dia membalas dengan berbakti kepada pihak yang memberi. Okay. Baca ayat 23, hadirkan dalam pemikiran kita, aku ni hamba bersyukur ke aku ni hamba yang kufur pada nikmatnya. Ayat 24, keyword dia ialah wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu akan dihimpun. Waktu kita baca ayat 24 ni, datang dalam fikiran kita, aku ni orang yang ada bekal yang nampak ada persediaan tak untuk menuju kepada hari perhimpunan tu. Bila mana kita nak pergi berhimpun, contohlah berhimpun apa-apa pun tuan-tuan,
Kalau kita sekolah, kita ingat zaman sekolah lo, hari perhimpunan ni nak kena apa? Nak kena pakai kemas lah. Sebab hari perhimpunan tu boleh jadi hari yang akan berlaku spot check juga tiba-tiba. Baju nak kena gosok, stokin yang betul, kasut yang betul. Kita tak boleh pakai baju santai-santai hari perhimpunan sekolah ni. Ataupun kita pergi perhimpunan apa-apalah, dia akan ada baju tema. Dia tak boleh pakai baju lain. Kalaupun tak ambil tindakan sebab pakai baju lain, tapi orang tengok pelik lah. Dia ni macam tak tahu je dress code datang sini apa dia. Jadi kita punya kod-kod ataupun persiapan untuk ke akhirat ni apa dia? Amal saleh. Sebab tu amal dunia tidak akan laku di sana. Kita himpun sebanyak mungkin dunia, dia tak akan bawa apa-apa. Melainkan himpunan dunia itu ada daripada kebaikan akhirat. Bawa ada nilai. Okey. Kemudian, kita tengok ayat 25 ni. Apakah keyword dia? Keyword dia hujung ni juga. Iaitu in kuntum sadiqin. Jika kita orang-orang yang benar. Jika kamu benar orang-orang yang benar, kita kena yakin. Sekarang ni kita masuk dalam sadiqin. Kita baca ayat 25 ni, kita fikir, aku ni sadiqin ke aku ni daripada kalangan orang yang ragu? Sadiqin ni maknanya orang benar. Lawannya ialah ragu. Aku ni dengan hari kiamat ni ragu tidak? Ada orang yang kata saya tak ragu. Tapi tindak tanduk dia macam orang ragu. Sebab tu dia tengok dia macam tak fokus sangat ibadah, buat lebih kurang. Nak masuk bulan Ramadan pun dah fikir raya dulu. Bulan Ramadan tak sampai 20 hari dah. Tapi ada orang dia fikir, saya nanti raya nak buat kuih ni, kuih ni. Nanti dulu. Takut tak sempat hidup sampai ke 1 Syawal tu. Fokus yang dekat tu dulu. Saya nanti iktikaf 10 akhir Ramadan nak buat macam mana supaya boleh iktikaf. Fikir yang dulu. Fikir bekal ibadat dulu. Yang bergembira pada hari raya tu, kemudian pun tak apa. Yang tu duduk nombor 20, nombor 100 pun tak apa. Itu ialah ciri-ciri orang yang benar. Okay. Kemudian ayat yang ke-26 ialah sejauh mana kita menjadi orang yang alert dengan amaran Nabi. Sebab keyword dia ialah nadhirum mubin. Amaran yang nyata, pemberi amaran yang nyata. Kita ni daripada kalangan orang yang langgar amaran tu ataupun daripada kalangan orang yang menghormati amaran itu. Okay, jadi ini ialah orang kata apa? Kita punya conclusion lah daripada ayat yang ke-23 ni sampailah ayat yang ke-26. Tapi the main story-nya ataupun cerita yang utama bagi ayat 23 sampai ayat 26 ni, kiamat pasti berlaku. Yang utama ialah bekal menghadapi kiamat. Bukan mencari tanda-tanda kiamat dalam keadaan tak buat bekal kiamat. Tak buat apa-apa. Ada orang dia cari. Tengok tanda kiamat. Tengok perang di Gaza apa semua. Ni kita dekat dengan kiamat. Kita memang dekat dah dengan kiamat pun. Tapi sejauh mana kita membekalkan diri kita ke arah hari kiamat itu. Yang ni penting. Yang ni ialah termasuk daripada benda-benda yang penting. Benda-benda yang mustahak untuk kita jadikan. Maknanya waktu kita baca part ni, ayat 23 sampai ayat 26 ni, kita menjadi orang yang nampak apa yang sepatutnya kita faham daripada ayat tu ialah preparation kepada the day of judgment. Hari hisab ataupun hari kiamat tu sendiri. Ni baca ayat ni 23, 24, 25 benar, kita pun jadi semangat nak banyakkan ibadah, nak perbetulkan ibadah-ibadah wajib apa semua. Jangan baca ayat 23, 24, 25 ni tak tahu apa benda ayat ni cerita. Dan nak relate daripada apa yang dah kita lepas-lepas ni, dah kita lalui sebelum ni, ialah keberkatan. Kita jangan lari daripada orang kata apa, dia punya cerita utama surah Al-Mulk ni ialah keberkatan. Orang yang ada keberkatan, dia tak akan jadi orang yang kufur. Dia akan masuk dalam ayat 23 ni lah, dia akan jadi qalil. Yang qalil itu, iaitu orang yang sedikit tapi sedikit yang berkualiti, iaitu orang yang bersyukur. Dan dia jadi orang yang yakin kepada hari kiamat. Keberkatan daripada amal. Sebab tu amal yang kita buat ni, berkat dia apa? Berkatnya dia akan jadikan kita orang yang bersyukur. Dia akan jadikan kita orang yang banyak ingat akhirat. Dia akan jadikan kita orang yang bertindak tanduk seperti orang yang membenarkan akhirat. Dan dia akan jadikan kita sekali dengan berkat yang ada, dengan ahsanu amala yang dah kita tengok pada ayat yang kedua surah Al-Mulk pada perbahasan sebelum-sebelum ni, dengan berkat amal yang baik itu,
kita akan menjadi kelompok-kelompok yang positif pada ayat ni. Ataupun Arab dia panggil ahlu ijabi. Orang-orang yang sentiasa berada pada side positif. Kita tak jadi ahlu salbi. Orang-orang yang berada pada side negatif. Bila mana baca ayat yang negatif tu, kita sentiasa membawa vibe positif. Kita duduk dekat mana-mana, orang nampak, okey, ini kriteria orang ingat akhirat. Ni bukan kriteria orang ingat dunia. Ini kriteria orang yang ada preparation terhadap akhiratnya. Ini ialah kriteria orang-orang yang sedar Nabi itu pembawa amaran dan dia sangat alert terhadap amaran yang dibawa oleh Nabi. Dan bila mana datang benda-benda kiamat, dia orang sadiqin. Dia bukan orang yang mempertikaikan, ragu. Dia orang yang benar. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran daripada benda-benda gaib. Jadi ini antara benda ataupun perkara yang kita boleh ambil sebagai rumusan lah. Malam ni saya tak nak bagi banyak ayat sangat. Cuma kita nak bagi nampak dalam kata apa angle ayat ni. Sebab ini ialah kata apa bahagian yang ke-6 untuk surah Al-Mulk ni. Surah Al-Mulk ni dia ada 7 bahagian. Bahagian pertama ayat 1 2, bahagian kedua ayat 3 7, bahagian ketiga ayat 8 sampai 14, bahagian kelima ayat 15, bahagian yang keempat ayat 15 sampai 19, bahagian yang 1 2 3 4 5, bahagian kelima ayat 20 hingga 22, bahagian keenam yang kita duk bincang ni 23 hingga 26, dan bahagian yang ke-7 27 sampai 30. Yang ni mungkin kita akan buat repetition balik sekali lagi, ulangan balik pada rumusan akhir. Maknanya kelas akan datang kita akan ambil part yang akhir 27 sampai 30. Lepas tu sebelum kita masuk surah Al-Qalam, kita akan bagi huraian ataupun ringkasan keseluruhannya sekali. Kita akan buat macam satu mukhtasar, ringkasan untuk nampak semua sekali. Satu surah Al-Mulk ni di mana ataupun apa yang dia nak cerita. Sebab para ulama menyebut Al-Mulk ini seperti kompas. Kompas ni kalau kita ada dekat tangan kita, kita tak sesat. Dia seperti penunjuk jalan kepada kita. Amat pelik satu orang yang sudah reti baca, tapi dia tak reti untuk meletakkan diri di mana. Sebab tu kita ni kalau kita pada dengan pandai, saya boleh baca surah Al-Mulk, tapi faham tak? Dia macam rugilah. Kita dah ada peta yang mengarahkan kita ke arah kebaikan. Contoh kita dapat peta harta karun. Tapi kita reti lah baca, tapi kita tak buat apa-apa. Saya simpan je peta ni. Saya tak buat apa-apa pun. Saya tak rasa teringin lah nak faham ke nak ambil something kebaikan. Jadi itu benda kita tengok. Okay. Sekarang dah pukul 10.21. Saya rasa kita terus kepada soal jawab lah kot. Ada 9 minit, 8 minit lebih kurang untuk kita tutup kelas kita ni sebelum kita tangguh dan sambung pada kali yang akan datang. Saya buka ruang untuk soal jawab. Ustaz, ayat 23 tu, boleh Ustaz terangkan sedikit tak kenapa Allah gunakan ansya'a? Selalunya bila dia sebut diciptakan tu dia pakai khalaqa kan. Tu kenapa dalam konteks ayat ni dia gunakan ni? Okey. Apa tujuan sebenarnya kan? Apa yang nak diterangkan oleh Allah kepada kita? Okey. Perkataan ansya'a ialah nak menunjukkan tahapan ciptaan. Bila mana Tuhan mencipta, bahasa Arab akan sebut khalaqa. Sebab tu antara sifat Tuhan ialah al-khaliq, iaitu dia mencipta. Okay. Dalam ciptaan-ciptaan yang Tuhan buat ni, dia ada stage, dia ada beberapa martabat dia. Okay. Martabat yang first kali disebut dengan nasya'a. Nasya'a ni ialah
memulakan ciptaan tanpa ada apa-apa contoh. Yang ni ialah stage yang paling susah. Makhluk tak boleh buat. Kalau makhluk boleh buat pun, dia struggle lah. Dia struggle. Dia macam kita nak buat sesuatu yang tiada contoh sebelum ni. Dia macam tak ada prototype apa pun. Tak ada template apa pun yang kita boleh tengok. Jadi Tuhan ni menciptakan kita daripada stage itu. Iaitu nasya'a. Nasya'a ni ialah tak ada pemula apa, tak ada macam-macam. Sebab kita sebagai makhluk, kalau tidak ada apa-apa, kita tak boleh nak buat. Melainkan kita terilham dengan sesuatu. Allah Ta'ala dia tidak terilham dengan sesuatu. Bila mana dia kata ansya'a, itu ialah kesempurnaan ilmu dia, kesempurnaan dia punya kekuasaan dia, dia menciptakan dengan mudah. Tanpa dia kena tengok orang lain pernah buat tak bab ni. Tak perlu tengok. Sebab tu perkataan nasya'a tu tujuannya untuk sedarkan orang Arab juga, musyrikin Mekah juga, Allah Ta'ala menciptakan kamu pada stage yang payah. Kamu jangan pandang remeh. Tuhan cipta kamu ni bukan main-main. Tapi Tuhan cipta kamu ni bermatlamat. Tuhan cipta kamu ni daripada ada satu vision yang nak dibawa. Sebab tu dia guna perkataan nasya'a. Bila mana dihentak orang Arab tu dengan perkataan nasya'a, dia mesti tahu nasya'a itu ialah betapa seriusnya orang yang bercakap tu. Ataupun pihak yang bercakap. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya, itu. Dia buka je. Assalamualaikum. Nak tanya Ustaz. Boleh tak Ustaz bagi balik yang kata dalam surah Al-Mulk tu ada 7 bahagian kan? Ada so ayat 1 to 2, then number 2, 3 to 7, 8 to 14. Boleh tak Ustaz bagi the summary of 1 to 2 what is in 1 to 2 again? Bagi revision baliklah, dah lupa. 1 to 2, 3 to 7, 8 to 14, 15 to 19, 2022, 23, 26. Apa dia punya the summary of each bahagian tu. Boleh tak Ustaz? Okey, boleh. Saya sebut secara ringkas dan cepat. Ringkas ya. Yes, thank you very much. Okay. Bahagian pertama surah Al-Mulk. Kita tahu surah Al-Mulk ni ada 7 bahagian. 7 bahagian. Bahagian pertama ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2 ni dia cerita tentang kesyirikan dalam mencari keberkatan. Itu main point dia. Itu untuk 1 hingga 2. 3 hingga 7 ialah bagaimana makhluk harus menggunakan akal. Bagaimana manusia harus menggunakan akal. Fungsi akal lah. Itu maksud dia. Untuk ayat 8 hingga 14, penyalahgunaan akal oleh manusia. 3 hingga 7 tadi bagaimana manusia menggunakan akal. 8 hingga 14 penyalahgunaan akal. Sebab manusia ni dia boleh sesat juga dengan akal. Ayat yang ke-15 sampai 19, Allah Ta'ala memberi kemudahan dalam banyak urusan manusia. Itu main point dia. Ayat yang ke-20 sampai 22, hati-hati dengan azab Allah yang bakal datang. Yang pada 20 hingga 22 ni ancaman lah. 23 hingga 26 yang kita bincang pada malam ni, hanya Allah yang mengetahui bilakah kiamat. Itu. Yang ke-7, yang terakhir, 27 sampai 30, manusia yang menyesal, penyesalannya ialah penyesalan yang tak berkesudahan, iaitu penyesalan akhirat. Tuhan akan sebut penyesalan akhirat kepada yang tidak mahu mentauhidkan Tuhan. Itulah. Nanti kita akan selalu ulang benda ni supaya kita lekat bila mana kita baca ayat-ayat ni lah. Kita nampak the main story dia apa, ataupun kita sebut sebagai keyword dia untuk kita faham ayat ni tentang apa. So, kalau kita baca ayat-ayat dalam surah Al-Mulk ni, kita tak boleh nak catch up dengan terjemahan pun, kita boleh nampak. Saya baca ayat 1 sampai 2 ni, Tuhan nak cerita tentang berkat yang betul macam mana, berkat yang tak betul macam mana. Yang tu dah okey dah.
untuk stage kita ni boleh datang macam tu, kita dah mula berada di atas track supaya kita tak jadi orang yang melilau, baca melilau duk teringat kunci rumah lah, nak beli makanan apa semua. Dia akan guide kita lah dengan keyword-keyword ni. Nanti saya akan bagi summary dia ni. Itulah Ustaz nak Allah. kata kita selalunya bila baca tujuan kita nak lepas daripada seksa kubur je. Tak nampak Ya. lain macam mana nak melepaskan daripada seksa kubur tu. Adakah hanya dengan baca ayat tu ataupun kita kena praktikkan apa yang diceritakan Allah dalam semua segmen-segmen yang Ustaz sebut 7 segmen tadi Ya. kan, 7 bahagian Ya. ni kan. Ada lagi soalan? Ya. Last call. Ada lagi soalan? Atau apa-apa yang nak diperjelaskan lagi? Nampak lain ni tak ada Ustaz. Kita tutup lah Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah kita tangguh dulu kita punya kelas pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Jazakallah, Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. In the meeting ya.